Keinginan dia tu, syahwat dia tu, dia nak. Lepas tu bila mak dia kata tak boleh, buat apa, tak ada gunanya apa semua, datang marah pula. Bila dah marah tu, syaitan pun ajar dia macam-macam. Kau curi je duit mak kau tu. Kan? Lepas tu bila mak tu marah, kau lawan balik mak kau, biar mak kau tahu apa sebab kau curi. Melawan pula lagi. Semua dia ajar kat syaitan. Sudahnya bila anak tu dah jatuh status derhaka, pandai-pandailah kau settle kerja aku, dia tu. Itu syaitan. Itu sebab dia tak tanggungjawab pun kepada kita. Kan? Jadi marah merupakan belenggu akal. Jika akal lemah, pasukan syaitan akan menyerbu. Banyak kemarahan seseorang adalah permainan. Banyaknya kemarahan seseorang merupakan permainan syaitan, seperti anak kecil memainkan bola. Dan telah tersebut bahawa ba'dul awliya kepada iblis, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau mengalahkan manusia. Iblis berkata, aku mengalahkannya ketika marah dan berkeinginan. Lorong lain adalah kerakusan. Boleh jadi kerakusan membuat seorang buta dan tuli ketika syaitan menggoda, menawarkan segala cara untuk mencapai keinginannya, meskipun cara itu mungkar dan keji. Dirawikan bahawa Nuh AS menaiki kapalnya beserta dengan semua jenis binatang dan manusia yang berpasang-pasangan sebagaimana perintah Allah. Tiba-tiba dia melihat seorang tua yang tidak dikenalinya berada di dalam perahunya itu. Nuh bertanya, mengapa engkau masuk? Dia berkata, aku masuk hendak menggoda hati teman-temanmu hingga hati mereka bersamaku, meskipun badan mereka bersamamu. Nuh berkata, keluarlah wahai musuh Allah, sesungguhnya engkau dilaknati. Iblis menjawab, dengan 5 cara akan kuhancurkan manusia. 3 antaranya akan kuceritakan padamu, tapi yang 2 tidak. Kemudian Allah memberi wahyu kepada Nuh bahawa yang tidak itu kau tidak memerlukannya. Mintalah agar dia menceritakan yang 2 sahaja. Kemudian Nuh berkata, apa yang 2 itu? Iblis menjawab, keduanya itu tidak mendustakan dan tidak mengingkariku. Dengan keduanya ku hancurkan manusia, iaitu rakus telah menyebabkan Adam terkeluar dari syurga, maka aku menggodanya dengan kerakusan. Lorong lain lagi adalah kenyang makan meskipun halal. Tengok, benda halal tapi kalau makan sampai kenyang, itu juga merupakan jalan untuk syaitan. Nampak? Lorong lain adalah kenyang makan walau meskipun halal, sebab kenyang akan menguatkan syahwat sebagai pedang syaitan. Ada pedang dia dekat kenyang tu. Boli rendang itik, sambal crispy, makan sampai tersadar, la ilaha illallah, tidur berdongkor bunyi itik lah. Yang itu kan contoh lah. Konyang betul kan? Jangan. Itu sebabnya Nabi ajar kita makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Biasanya orang-orang lama boleh buat. Dia makan sikit-sikit je, dah rasa-rasa je, lepas tu kan dia makan lagi. Orang kan makan lagi kan, macam tu. Nak makan banyak pun dah tak terdaya kan, lidah pun dah tak macam dulu. Pedas sikit pun rasa pedas sangat dah. Lidah dah lama pakai. Macam tu kan. Bukan lidah, semua anggota badan tu dah banyak pakai dah. Itu yang baru-baru ni, siapa yang nak pergi umrah tu sekarang ni kan kena buat scan jari sekarang. Dah tak boleh baca, licin macam jari tu kan. Masa muda-muda dulu banyak ambil upah basuh kain rumah orang, basuh pinggan rumah orang kan. Betul, ramai macam tu, licin, kesian betul. Botak jari tu, punya lama pakai kan. Macam itulah. Kemudian telah dirawikan bahawa Yahya AS nampak iblis membawa penjerat, lalu Yahya berkata, ya iblis, penjerat apa itu? Iblis berkata, inilah syahwat yang kupakai menjerat manusia. Nabi Yahya bertanya, adakah aku akan dijerat? Iblis menjawab, jika kamu kenyang, kuberatkan kau dari solat dan zikir. Nabi Yahya bertanya lagi, adakah selain dari itu? Iblis menjawab, tidak. Lalu Nabi Yahya berkata, kerana Allah semata, perutku takkan kupenuhi makanan selamanya. Iblis juga berkata, demi Allah, aku akan menggoda manusia di sepanjang hayatnya. Dua-dua berjanji ni. Yahya kata, aku tak akan penuhkan perut aku selamanya. Tapi dia kata, aku tak akan berhenti menggoda manusia selamanya. Dia akan goda juga. Makan, sedapnya K-fry, Kyochon, makanan Korea. Nasi ayam penyet, Indonesia je makanan pun. Makan ambuyat, makanan Brunei, balun. Apa lagi? Hari tu bulan puasa ada satu hotel tu 33 jenis air dihidangkan. Itu kalau minum 33 tu,
Kalau keluar pada hotel tu lupa nama dia bin siapa. Punya tahu walaupun air tu air biasa, ada banyak minum air kan, macam tu lah. Saya pun sekarang tak tahan dah, tak boleh kalau minum air manis ke malam tidur pun jajak kencing boleh lah. Wah, bahaya kan. Minum air masak okey, jap jago macam tu kan. Tentulah ada kawan tu malah tidur banyak pun setan suka juga. Bertenggek dekat mata tu. Kan. 2 hari tidur gila tu. Ada pun orang iblis yang lain ialah suka berhias pada pakaian dan rumah oleh perempuan. Sudah. Kuliah duha pondok muallim 7 baju gosok tak tahu baju mana nak pakai. Dia kata tudung ni tak boleh pakai sebab kuliah yang itu dah pakai. Nak tunjuk ke siapa? Macam tu lah. Berhias pada pakaian dan rumah. Rumah tak payahlah lawa bona, kemas sudah. Niat cantik tu bahaya, ada 2. Niat cantik kenapa? Cantik tu biar kemas sebab Nabi suka yang kemas-kemas macam tu. Bukannya aku buat lawa biar jiran tu buntang tengok rumah aku. Bukan macam tu. Nanti baru orang tahu rumah yang paling grand sekali rumah siapa. Bukan macam tu. Ya. Nampak tak? Syaitan selalu menghasut orang untuk itu hingga dia kerugian umurnya dan takkan sedar sampai mati bahawa dia di jalan syaitan dan mengikuti hawa nafsu yang berakibat buruk. Wa'udzubillah. Rumah tu tak habis-habis dia renovate. Kojap depan, jap belakang. Tiba-tiba dah buat belakang tu dah bosah lah dapur daripada ruang tamu. Tak boleh jadi ni bosah lah ruang tamu. Lepas tu orang buat lah tapi buat garaj depan. Buat pun nak drive thru. Tak payah lagi dah masuk dalam rumah. Kek tingkap tu yang minum. Contoh lah. Punya tahu kan. Tak ada lah kan. Janganlah sampai macam tu. Tak sedar tiba-tiba dah rumah memang makin besar. Orang makin tak ada. Kita pun takkan terus-terusan duduk dalam rumah itu. Tak payahlah beria sangat. Baju tampah sepapan-sepapan je nilai 3 tu buat balik kain. Bila dah siap baju lagi lawa daripada orang. Macam mana tu? Kan? Iya, tak cakap orang sini lawa daripada baju tu. Baju pun lawa daripada orang. Tu belum cerita lagi pilih. Pakailah lawa, siap fashion buat senia tapi senia pula ada jalur sikit. Sampai rumah orang sebiji macam langsir kawan. Dia tak puas. Sekarang bukan kira. Kan? Orang tu pula buat langsir pakai kain baju pula. Melampau tu orang. Tak apalah duduk luar je. Tak nak dia masuk dalam dah. Mana? Minum kat luar boleh. Takut orang perasan. Sama dengan langsir orang. Macam-macam tuan-tuan. Jadi sedangkan tamak juga merupakan orang iblis. Safwan bin Salim telah meriwayatkan bahawa iblis menjelma sebagai Abdullah bin Hanzalah. Safwan menegurnya, "Hai Ibnu Hanzalah, peliharalah apa yang kuajarkan padamu." Ibnu Hanzalah menjawab, "Aku tidak memerlukannya." Safwan berkata, "Ya Hanzalah, fikirlah. Jika baik ambillah, jika tidak buang saja. Janganlah kamu minta selain daripada Allah. Lihatlah bagaimana ketika engkau marah. Sesungguhnya aku memilikimu ketika engkau marah." Demikian pula lah sifat tergesa-gesa. Nampak tadi? Marah pun merupakan sifat yang merupakan lorong kepada syaitan untuk masuk ke dalam hati kita. Demikian pula sifat tergesa-gesa juga termasuk lorong syaitan. Rasulullah SAW bersabda, tergesa-gesa itu dari syaitan dan berhati-hati itu dari Allah. Ketika tergesa-gesa, syaitan meniupkan kejahatannya kepada seseorang sekiranya dia tidak tahu. Dirawikan bahawa ketika Isa bin Maryam AS lahir, syaitan datang kepada Iblis lalu berkata, "Arca-arca telah terjungkir kepalanya." Iblis berkata, "Ini mesti ada sesuatu di tempatmu." Lalu dia terbang datang ke dua belahan bumi dan tidak mendapatkan sesuatu. Namun kemudian dia mendapati Isa telah lahir dan sedang dikerumuni oleh malaikat. Iblis lalu kembali dan berkata kepada syaitan-syaitan, "Malam tadi seorang Nabi telah lahir. Setiap wanita yang hamil dan melahirkan anak, aku pasti berada di sisinya. Tetapi kali ini tidak. Hentikan menyembah akan berhala mulai malam ini dan datangilah Bani Adam bersama-sama dengan tergesa-gesa." Maknanya sifat syaitan itu tergesa-gesa.
terkejar-kejar. Itu sebab kita sebenarnya tak ada yang suka tu. Siapa yang suka terkejar-kejar? Tak ada. Dia sampai awal sebab dah pastikan sambal tu dia tak terlepas. Tak, bukan. Dia datang awal supaya dapat kuliah awal. Kan? Dia tak nak tergesa-gesa. Kalau dia tergesa-gesa kan datang dah lah tergesa-gesa. Lambat pula sampai. Kemudian rupanya duduk belakang sekali. Dah lah apa? Jauh belakang tu dengan depan. Dia macam ni mata tengok. Tengok Samsul Debat bahasa tungau. Yang seorang tu pula dah lah apa salah putih tu. Itu tiang. Yang mana tak nampak tu kan. Ini tiang ni. Samsul Debat tak muncul tu. Salah tengok. Tu kadang dah tua-tua kahwin tu kan. Dia suap kan. Dia tua makan bersuap. Cina suap. Abang Haji itu telinga tu. Telinga suap kan. Janganlah cakap macam tu. Ambil Zah, tolak, senia, mulut bang. Kap. Macam tu lah. Nampak tak? Lepas itu isteri pula suapkan suami. Macam tu. Pagi tadi saya minum dengan beberapa warga emas dekat kedai kopi tu. Yang depan sekolah. Nampak dia? Nampak lah. Ada seorang haji tu, saya bayar lah. Tadi dia orang makan. Dia lama perhatikan saya. Aku pernah tengok mana. Dia cerita balik tadi. Dia tanya dekat toke kedai tu. Muka dia tu macam Samsul Debat. Dia katanya tu. Yang toke ni pula jahat. Dia kata apa? Itu adik-beradik dia tu. Percaya pula ada adik-beradik dia. Datang dia jumpa saya. Allah. Betul dia kata. Jahat betul dia mengenakan saya. Dia kata. Rupanya Ustaz Samsul Debat ya. Ya. Kata. Lepas tu tengok saya penyakit tak ada. Darah tinggi ada sikit. Semput ada sikit. Tapi tak kisah. Ubat ada bawa. Ubat ada hil. Rokok ubat semput dah. Sabar aku betul. Dalam gigil-gigil tu. Ya Allah. Saya gelap betul saya tadi. Itu yang seronok tu. Duduk orang warga emas ni idea dia banyak kan. Itu dia kan. Kemudian apa lagi? Dirham. Dirham, dinar, ternakan, kebun dan segala rupa harta adalah lorong-lorong syaitan pula. Sabit Al-Banani berkata ketika Rasulullah SAW diutus, Iblis berkata kepada syaitan-syaitan, lihatlah ada kejadian baru. Segera mereka pergi hingga letih lalu datang kepada Iblis. Saya berkata, kami tidak tahu. Iblis berkata, Iblis ni ketua ni kepada syaitan-syaitan ni. Kopi tengok. Ya. Iblis berkata, aku datang dengan kalian dengan baik. Iblis pergi lalu datang lagi lalu berkata, Allah telah mengutus Muhammad SAW. Sabit berkata, Iblis mengutus syaitan-syaitan datang kepada sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka pergi dengan sia-sia saja. Penat orang. Sia-sia saja dan berkata, tak sehari pun mereka boleh kugoda. Mereka pergi untuk solat lalu terhapus lagi. Iblis berkata kepada mereka, barangkali Allah membukakan dunia untuk mereka, maka sebahagian mereka kami perlukan. Mungkin ada sebahagian daripada dia, mungkin ada. Dia cuba juga. Kemudian bakhil dan takut juga lorong iblis. Bakhil, takut fakir. Bakhil dan takut fakir. Apa maksud bakhil? Sedekut, pandai bahasa Arab. Belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu Labi. Ataupun belajar dengan Usin Lompoyak, saudagar unta leher panjang. Kan? Betul lah tu kan? Bakhil tu kedekut dan takut fakir. Dia takut miskin. Ini juga merupakan lorong iblis. Tidak mahu sedekah dan infak, serta justru mengundang akan seksa yang pedih. Keburukan bakhil adalah rakus mengumpulkan harta sebagai umpan syaitan-syaitan. Demikianlah halnya sebagai lorong syaitan, iaitu fanatik kepada mazhab, fanatik bersyirik, bermusuhan, memandang hina kepada pihak yang lain. Semua itulah yang akan merosakkan abid dan fasik. Hasan radhiyallahu anhu berkata, sampai kepadaku bahawa iblis berkata, telah kujerat umat Muhammad SAW yang derhaka, namun mereka pecahkan punggungku dengan istighfar. Lalu kujerat mereka dengan dosa yang tidak boleh diampunkan, iaitu syirik. Mereka tidak sedar bahawa hal itu akan menarik kepada maksiat. Bahkan su'zan, bersangka buruk su'zan ni terhadap kaum muslimin juga lorong syaitan. Maka wajib bagi seseorang menghindarkannya. Sesungguhnya orang yang su'zan itu amat keji batin. Sangka buruk aja. Ini Samsul Debat datang ni, tahu dah. Mesti tak bawa pitik dia.
Dan jangan sangka buruk. Bukan hari-hari tak bawa, ada time bawa. Contoh, ada yang kata ini dia ni datang ni mesti dia ni nak makan ni. Contoh dia cakap, dia ni memang ni kalau dia naik kereta aku ni memang tak akan ada bayar duit minyak ni. Contoh lah kan. Ini tak ada je sangka buruk kita. Ini mesti dia tak suka dengan dia ni. Jangan macam tu. Ini mesti ada masalah rumah tangga ni. Kita gemar mengesyaki sangka-sangka yang tidak baik. Sedangkan kita beri doa yang baik-baik. 3 perkara nak mengundang rezeki. 3 cara nak undang rezeki. Pertama, memaafkan. Memaafkan. Kalau tak maaf, dendam tu akan menyebabkan hati kita jadi kotor. Sesungguhnya hati orang yang kotor dan berkeladak ni, rezeki susah nak sampai pada dia. Satu. Yang kedua apa? Yang keduanya sedekah. Nak jemput rezeki kena banyak sedekah. Modal kena keluar. Tapi sedekah tak semestinya duit. Ada satu lagi sedekah yang juga boleh mengundang rezeki. Apa dia? Setiap hari angkat tangan, doakan orang lain. Itu pun satu bentuk sedekah. Doakan, ya Allah, aku doakanlah Ustaz Samsul Debat tu. Mudah-mudahan sehat dan muda sentiasa datang di kuliahnya selalu. Daripada ni 9 rajin, dia datang pondok Mualim. Dah bertahun-tahun dia datang. PKP pun dia ikut lelangan Roblox tu datang. Contoh lah kan. Doakan yang baik-baik. Dan doakan kawan-kawan kita. Ya Allah, dia ni selalu belanja aku makan. Ya Allah, bagilah kesihatan pada dia. Ya Allah, macam tu. Ya Allah, ni kawan aku semalam dia minta tolong doakan anak dia. Ya Allah, aku doakan anak-anak dia berjaya cemerlang dalam belajar dia. Contoh tu. Sedekah. Sedekah doa. Yang ketiganya adalah bersyukur. Bila kita bersyukur, berdoa, lafazkan kesyukuran kita, zahirkan kesyukuran kita, maka Allah akan lipat gandakan rezeki kita. So ni 3 cara nak jemput rezeki. Kemudian Ibnu Ishaq berkata, ketika kufar Quraisy melihat para sahabat Nabi berhijrah dan sedar bahawa mereka akan menyusun kekuatan memerangi mereka, segera kufar Quraisy itu mengadakan pertemuan di Darun Nadwah, iaitu rumah Qusay bin Kilab. Orang Quraisy selalu memutuskan perkara di situ. Tidak pernah ada suku lain masuk ke situ semenjak 40 tahun. Dalam pertemuan itu datang iblis yang menyerupai seorang orang tua Najd. Dia berdiri di pintu, nampak seperti seorang yang agung memakai pakaian kebesaran dari sutra. Mereka bertanya, dari mana kamu? Dia berkata, dari Najd. Datang untuk mendengar pendapatmu. Barangkali aku boleh menyumbangkan fikiran. Mereka berkata, silakan masuk. Dia masuk dan dia bercakap tentang Nabi SAW. Mereka berjumlah 100 orang. Ada yang mengatakan 15 orang. Abul Bahiri yang terbunuh kafir di peperangan Badar berkata, kurung saja di dalam penjara. Orang Najd itu berkata, itu tidak baik. Jika kalian memenjarakannya, tentu teman-teman dia akan membebaskannya. Aswad bin Rabi'ah bin Amr al-Amiri berpendapat halau dia dari negeri ini dan biarkan dia bersendirian. Orang Najd itu membantah, itu pun tidak bijaksana. Jika kalian mengusirnya, tentu akan banyak pula pengikutnya, sebab dia pandai berbicara dengan manis. Kemudian Abu Jahal berpendapat sebaiknya setiap kabilah mengirimkan pemudanya yang terkuat. Kita beri mereka pedang yang tajam dan suruh mereka membunuh Muhammad. Tentu Bani Abdul Manaf tidak berani melawan kita. Orang Najd itu berkata, itulah pendapat yang tepat. Mereka pun bersurai dengan membawa keputusan itu. Kemudian Jibril datang dan berkata kepada Muhammad SAW, malam ini jangan engkau tidur di tempat biasa. Ketika malam tiba, Nabi memerintahkan Ali agar tidur di tempat baginda dan memakai selimut baginda. Maka Ali ialah orang pertama yang mengorbankan dirinya di jalan Allah menjaga Rasulullah SAW. Dalam hal ini Ali radhiyallahu anhu bersyair, ku korbankan diriku menjaga manusia terbaik dari tipu muslihat mereka yang jahat. Di gua amanlah Rasulullah, terjaga dalam penjagaan Allah. Rupanya mereka tak inginkan jiwaku yang telah kukorbankan. Kemudian Rasulullah SAW keluar. Rupanya Allah membuat mereka buta hingga tidak melihat baginda. Rasulullah SAW menaburkan debu kepada mereka sambil berkata, Yasin fa'ushainahum fahum la yubsirun. Justru itu ada seorang yang mendatangi mereka bertanya, kalian menunggu siapa di sini? Mereka menjawab, Muhammad. Orang itu menerangkan, Muhammad telah keluar dan menaburkan debu ke atas kepala kalian. Apakah kalian tidak melihat? Lalu mereka letakkan tangan mereka di atas kepala dan memang benar di atas kepala mereka ada debu. Segera mereka bersihkan dan mereka melihat Ali di atas katil Nabi dan mengenakan selimut baginda. Mereka mengatakan Muhammad sedang tidur berselimut. Demikian keyakinan mereka sampai pagi. Namun kemudian Ali bangkit dari tempat tidur Rasulullah. Maka mereka berkata, sungguh kami percaya apa telah diceritakan kepada kami. Pada peristiwa inilah turunnya ayat Allah
Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru liyasbitu ka'au yaqtuluk. Maksudnya ketika orang kafir memperdaya engkau supaya engkau memenjarakan engkau atau membunuh engkau. Surah Al-Anfal ayat yang 30. Jangan sedih setelah susah hati, mudah. Setiap sesuatu ada hikmahnya. Kita sekadar merancang, Allah jua yang menentukan. Yang masa malam tu dah beritahu, bagi warning. Dah bila dah ambil keputusan nak bunuh, Jibril kata kau keluar malam ni, jangan tidur kat tempat kau. Itu sebab bila Nabi tu, Nabi tak lari pun. Nabi ni melaksanakan apa yang Allah perintahkan. So, Nabi keluar. Kan? Tu yang dekat mata penonton kafir tu dia tak nampak. Dia tak nampak Nabi keluar pun. Allah Ta'ala lindungi. Kalau nak ikutkan, baik Nabi ikut jalan yang tidak melalui dia. Kalau kata Nabi lari lah. Ni Nabi keluar, Nabi menghadap. Menghadap tentera kafir Quraisy tu. Siap ambil pasir, tabur debu kat kepala. Dia tak perasan. Kan? Allah tulikan, membutakan mata dia. Kemudian Allah mengizinkan Nabi-Nya hijrah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata tentang ayat, katakanlah ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang besar dan keluarkanlah aku dari tempat keluar yang benar, dan adakanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang menolongku. Surah Al-Isra ayat yang ke-80. Bahawa Jibril AS menyuruh Nabi SAW agar mengambil Abu Bakar sebagai teman. Al-Hakim radhiyallahu anhu merawikan dari Ali radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW berkata kepada Jibril AS, siapa yang akan hijrah bersamaku? Maka Jibril menjawab, Abu Bakar. Nabi SAW juga mengkhabarkan dan memerintahkan kepada Ali agar tetap tinggal sepeninggalan baginda untuk membayarkan hutang baginda. At-Tabrani radhiyallahu anhu merawikan dalam cerita Asma, Nabi SAW menziarahi kami di Mekah 2 kali sehari petang dan pagi. Namun pada satu hari baginda menziarahi kami di siang hari. Aku berkata, wahai ayah, Rasulullah SAW tidak muncul di waktu biasanya. Abu Bakar berkata, demi Allah ini pasti ada sesuatu. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian Rasulullah, wahai ayah, Rasulullah Aisyah berkata, kemudian Rasulullah SAW datang minta izin masuk. Lalu Abu Bakar mengizinkan baginda masuk dan membentangkan tikar untuk baginda duduk. Setelah duduk, Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, sebaiknya orang yang berada di sisimu keluar saja. Abu Bakar menjawab, mereka keluarga engkau, yakni Aisyah dan Asma. Kemudian Nabi bersabda, aku telah diizinkan keluar. Abu Bakar bertanya, apakah aku boleh menemanimu ya Rasulullah? Nabi jawab, tentu. Aisyah berkata, kulihat Abu Bakar menangis kegirangan. Lalu Abu Bakar berkata, ambillah salah satu dari tunggangan ini. Rasulullah SAW menjawab, tidak, jika aku mahu mesti aku beli. Ini adalah sebabkan kemurnian hijrah Rasulullah SAW dengan segenap jiwa dan hartanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kemudian kami menyiapkan bekalan untuk perjalanan mereka hingga mereka sampai ke Gua Thur dan bermalam 3 malam di situ. Dirawikan bahawa mereka keluar pada malam hari dari lubang rumah Abu Bakar ke gua. Juga dirawikan bahawa Abu Jahal berjumpa dengan Nabi SAW dan Abu Bakar, namun Allah SWT menutupi matanya hingga mereka berlalu. Asma berkata, Abu Bakar keluar membawa 5,000 dirham. Ketika orang Quraisy kehilangan jejak Rasulullah SAW, mereka mencari beliau hingga ke seluruh Makkah atas dan bawah. Bila mereka bertemu bekas tapak kaki, mereka mengikutinya hingga sampai ke Gua Thur. Tapi bila sampai ke pintu gua itu tiada kesan ada manusia di dalamnya. Pihak Quraisy sanggup membayar 100 ekor unta bagi orang yang dapat membunuh baginda. Dirawikan ketika Nabi bersama Abu Bakar telah masuk ke dalam gua, Allah SWT lalu menumbuhkan pohon-pohon kayu di pintu gua itu untuk menutupi pandangan orang-orang kafir. Allah menyuruh labah-labah membuat sarangnya di pintu gua, serta 2 ekor merpati membuat sarang di situ. Demikian itu untuk mengelabui mata kaum musyrikin. Kemudian salah seorang dari mereka pergi mendekati gua. Dia lihat ada 2 ekor merpati. Segera dia pergi pada teman-temannya dan berkata, aku melihat 2 ekor merpati bersarang di situ. Jelas tidak ada seorang pun berada di dalamnya. Ucapan itu didengar oleh Nabi hingga beliau tahu bahawa Allah SWT, hingga Nabi tahu bahawa Allah SWT melindungi Nabi. Yang lain berkata, masuklah ke dalam gua. Umayyah menyahut, apa perlunya masuk gua? Di situ kulihat ada sarang labah-labah. Ada labah-labah. Jika Muhammad masuk, tentu telur merpati itu pecah dan rumah labah-labah itu rosak. Ini lebih aneh. Inilah juga mukjizat. Bayangkan bagaimana pohon-pohon kayu boleh tumbuh, merpati membuat sarang dan labah-labah menutupi pintu gua. Alangkah indah syair Ibnu Naqid, pencipta Sulaman Sutera. Indah memakai bila saja. Labah-labah menyulamnya indah sekali di atas kepala baginda Nabi. Imam Bukhari dan Muslim merawikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Abu Bakar bercerita padaku, dia berkata, ketika kami berada di gua, aku berkata pada Rasulullah, jika salah seorang mereka menyengok ke pintu itu, tentu nampaklah kita.
Lalu Rasulullah SAW berkata, engkau menyangka kita berdua berada di sini, tapi Allah sentiasa bersama kita. Sebahagian ahli sejarah ada yang mengatakan bahawa ketika Abu Bakar berkata demikian, Rasulullah SAW menjawab, jika mereka ketahui kita berada di sini, tentu kita akan pergi dari sini. Lalu Abu Bakar melihat sebuah gua lain terbuka menjurus ke laut, dan nampak pula sebuah perahu terpanjang di pinggirnya. Dirawikan dari Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu bahawa di malam hari ketika Abu Bakar pergi ke gua bersama Rasulullah SAW, beliau kadang-kadang berjalan di belakang dan kadang-kadang berjalan di depan. Abu Bakar kadang-kadang jalan depan, mendahului Nabi, dan sekali itu dia ke belakang pula. Dia nak kawal Nabi depan dan belakang. Ya. Jadi Abu Bakar bertanya, lalu Nabi menjawab, ku ingat tuntutan, maka aku berjalan di belakangmu. Ku ingat intayan, maka aku berjalan di hadapanmu. Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ku perbaiki dulu gua ini untukmu. Lalu Abu Bakar menutup-nutup setiap lubang dengan syarikan pakaiannya. Masih ada sebuah lubang lagi, lalu dia tutup dengan tumitnya agar tidak ada sesuatu pun yang keluar menyakiti Nabi SAW. Lalu Nabi SAW masuk dan meletakkan kepalanya ke paha Abu Bakar. Kaki Abu Bakar kena runcing batu. Ada kata runcing batu, ada yang kata kena sengat, kan? Nah, ini macam-macam pandangan lah, kan? Jadi dia tidak bergerak agar Nabi SAW tidak terbangun, tetapi air mata Abu Bakar menitis terkena pada Nabi SAW.